Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Yang Dipertua, saya merakamkan ucapan terima kasih kepada semua ahli-ahli yang berhormat yang telah mengambil bahagian di peringkat jawatankuasa bagi membincangkan dan merundingkan tajuk-tajuk dan butiran-butiran yang terdapat dalam belanjawan Kementerian Wilayah Persekutuan. Saya juga ucapkan terima kasih kerana begitu banyak sekali ahli-ahli yang berhormat. Seramai 12 orang telah mengambil bahagian dengan masa 15 minit, average 1 minit satu orang. Mungkin tak terdaya bagi saya untuk menjawabnya sedemikian. Maka sedangkan saya nampak soalan-soalan ini semuanya adalah perkara yang sangat penting sekali. Jadi saya akan mencuba memberi jawapan kepada kesemua sekali 12 ahli yang berhormat secara bertulis. Dan di sini saya dalam masa yang pendek saya cuba juga menyentuh perkara-perkara yang penting bagi setiap yang berhormat yang telah mengemukakan persoalan. Yang pertama sekali yang berhormat Labuan. Terima kasih, saya faham memang ada plan plan pembangunan, plan induk Labuan 2030 dan sebagainya. Saya ingin menjelaskan pada yang berhormat bahawasanya kita merasakan Labuan memerlukan New Deal dan plan pembangunan bagi Labuan perlu diteliti semula. Oleh sebab itu, saya ingin mengambil beberapa langkah bagi peringkat Labuan dengan memperkenalkan game changer termasuklah pembinaan jambatan, dan daripada pembinaan jambatan itu juga beberapa kaedah-kaedah baru untuk membangunkan Pulau Labuan perlu digarap dengan segera. Saya sedang menyusuli perkara ini secara berperingkat. Alhamdulillah Kabinet telah pun memberikan kelulusan untuk RFP dibuat dan ini sedang dipersiapkan. Dan apabila projek ini dapat kita laksanakan dengan cara yang lebih jelas, kaedah-kaedah dan konsep yang dicadangkan, maka kaedah membangunkan Labuan untuk masa akan datang perlu diubah suai dengan kaedah-kaedah peluang-peluang dan prospek yang baru. Secara detail saya akan berikan jawapan-jawapan bertulis kepada yang berhormat. Mengenai penekanan program pembangunan usahawan muda kota yang sememangnya aktif dilaksanakan di Kuala Lumpur, sememangnya akan diteruskan juga ke Labuan. Sebenarnya saya hari itu ada bercadang untuk turun ke Labuan untuk membuat penjelasan tentang perkara ini supaya boleh difahami bukan sahaja oleh jabatan, pegawai tapi juga persatuan penduduk dan sebagainya. Tapi oleh kerana Labuan dijadikan zon merah kerana peristiwa COVID, ianya telah ditangguhkan. Tapi saya boleh memberikan jaminan pada yang berhormat bahawasanya pelaksanaan program-program tidaklah eksklusif kepada Kuala Lumpur. Perkara-perkara yang kelihatan baik dan berjaya di Kuala Lumpur atau Putrajaya sememangnya akan juga turut dilaksanakan di Labuan. Saya ingin menyentuh sedikit tentang, saya nak beri prioriti kepada satu persoalan yang penting yang dibangkitkan oleh Seputih. Walaupun gilirannya agak ke belakang, tapi saya menjawab mendahulukan kerana saya tahu Seputih sangat penting dan Seputih juga begitu sekali berminat. Pertama saya nak memperingatkan Seputih, Kuala Lumpur ni bukan orang Kuala Lumpur je. Di Kuala Lumpur ni ada orang Kelantan, orang Terengganu, orang Johor, orang daripada seluruh Malaysia. Jadi nasihat saya pada yang berhormat sebagai wakil rakyat, jangan membuatkan orang-orang negeri lain berkecil hati. Kerana wilayah persekutuan ini adalah milik nasional, bukan milik orang Kuala Lumpur saja. Itu nasihat saya yang pertama. Yang kedua, saya mengucapkan terima kasih kepada Seputih kerana membangkitkan sekali lagi isu penjualan tanah. Saya memandang perkara ini sangat serius dan kebetulan juga baru-baru ini pengerusi nasional DAP yang berhormat Ceras juga ada bangkit benda yang sama dan saya menerimanya dengan berlapang dada, iaitu rasa concern wakil rakyat di wilayah persekutuan tentang kalau ada berlaku kaedah penjualan tanah secara yang tak betul. Walaupun demikian, yang berhormat Ceras telah melakukan sedikit kesilapan kerana maklumat yang diterima tak begitu tepat dan seperti mana yang semua maklum, saya bercadang mendakwa mengambil tindakan ke mahkamah, tapi yang berhormat Ceras telah datang menjumpa saya dan memohon maaf dan saya berfikir panjang bagaimana cara nak menerima mohon maaf ataupun nak meneruskan tindakan. Tapi saya fikir ini bukan isu personal, ini bukan isu peribadi.
dan 2 hari lepas saya berunding dengan peguam-peguam saya dan saya nak memaklumkan di sini, saya mengambil keputusan untuk menerima permohonan maaf daripada Ceras. Saya mungkin kena salah maklumat. Orang kata apa ni dalam bahasa Inggeris to err is apa? Penjelasan Presiden. Forgive divine. Sini. Bagan kira Datuk. kosong-kosong lah ya. Dan saya ucap terima kasih pada Bagan Datuk. yang berjiwa besar. Tapi Bagan Datuk. Datuk Yang Dipertua bersangka baik, husnuzon adalah satu sikap yang amat didambakan oleh kita semua. Sesungguhnya sikap yang diambil oleh Menteri Wilayah adalah merupakan satu gesture dengan izin yang cukup baik. Walaupun kita berbeza pandangan, berbeza tempat duduk, tapi adakah Yang Berhormat setuju jika sebarang tuduhan itu harus disiasat, didapatkan semua dokumen, pendetailan agar public perception dengan izin tidak timbul? Kerana perkara-perkara yang berlaku di mana-mana kementerian harus dilihat bukan saja dari segi politik tetapi dilihat dari segi rasionalisasi. Dan saya ucapkan tahniah pada Menteri Wilayah Persekutuan kerana bersifat dan bersikap dengan baik, dan tentulah kedudukan kosong-kosong ini harus dipelajari oleh siapa pun agar perkara ini tidak dipanjangkan, dan yang penting persepsi halayak harus dijaga supaya apa juga tuduhan itu dapat dibersihkan, sama ada melalui media ataupun melalui persepsi yang sering disalah tafsirkan kerana ianya mempunyai tujuan politik. Terima kasih Bagan Datuk. Sila Menteri Wilayah teruskan. Saya menghargai pandangan Bagan Datuk dan patut diselitkan dalam ucapan saya. Soalan duduk sekejap. Saya isu sama. Sebab isu yang agak penting yang seputih punya, takut saya terlupa nanti sebab masa terlalu pendek. Saya memandang serius tentang maklumat yang diberikan oleh Yang Berhormat di Dewan Yang Mulia ini berhubung dengan adanya, kalau betul, adanya berlaku penjualan aset yang melibatkan syarikat aset kaya emas. Ya. Sebagaimana saya jelaskan pada Yang Berhormat Ceras, setakat sepanjang saya menjadi menteri, belum ada sebarang penjualan aset berlaku. Dan saya telah menyemak berkali-kali, saya tidak pernah membuat apa-apa keputusan menjual mana-mana aset setakat ini. Malah terbaru, saya sedang menggubal satu SOP yang baru supaya dilaksanakan satu SOP yang lebih ketat soal penjualan aset. Ini pegawai-pegawai tahu ianya sedang dilakukan. Merujuk pada apa Yang Berhormat bangkit itu, maklumat awal yang saya terima pada hari ini, maklumat awal. Kes Yang Berhormat bangkitkan itu, proses penjualannya berlaku semasa Kerajaan Pakatan Harapan. Ya. Saya akan nyemak perkara ini. Yang boleh memberi jawapan lebih tepat perkara ini adalah Shah Alam. Ya. Shah Alam minta duduk dulu. Ya. Ini berdasarkan pada maklumat awal, tapi kita perlu menyiasat lebih lanjut, dan kerana antara kelulusan itu berlaku pada penghujung 2019, dan saya ada surat di sini dalam kopi ini, dalam yang dihantar pada saya, ada beberapa surat komunikasi yang membenarkan dan menyetujui perkara itu diteruskan. Yang pastinya dia tidak berlaku di bawah Kerajaan Perikatan Nasional sekarang. Ya. Jadi oleh kerana membangkitkan perkara SNP pada 23 Jun tahun ini di waktu MCO. Jadi saya ini ada semua berlaku selepas Yang Berhormat ambil alih. Yang Berhormat, seperti saya katakan tadi, saya pandang serius perkara ini. Saya akan melihat saya lebih terperinci supaya jangan kita melakukan kesilapan, tersalah tuduh dan sebagainya. Cuma yang saya sebutkan, saya boleh mengesahkan di bawah saya belum ada saya memberikan apa-apa kelulusan menjual mana-mana aset. Tetapi kalau keputusan dibuat oleh menteri yang terdahulu, maka dia perlu mengikut jalur-jalur undang-undang yang tertentu. Kerana pada masa ini bandaraya didakwa, disaman di mahkamah, banyak sekali kes-kes tuntutan ganti rugi dan sebagainya yang bernilai beratus juta yang telah dibuat oleh mereka-mereka yang telah terlibat dalam menandatangani perjanjian dan sebagainya. Maka pendirian saya adalah jelas, perkara mesti mengikut jalur undang-undang.
Jadi oleh kerana Yang Berhormat bangkit di sini, saya ucapkan terima kasih. Saya akan meneliti perkara ini dan menyemak maklumat awal yang menyatakan menteri sebelum saya memberikan persetujuan. Akan saya semak lagi sekali. Baik, terima kasih Menteri Wilayah. Boleh saya respon? Saya nak itu ucapkan ini giliran saya nak tak pasal ini Menteri bukan giliran Wilayah. bekas menteri Kalau jawab. sebut Shah Alam, Ya. if you've got the balls to make the accusation, give Saya- me the saya right tidak to membuat- respond. Baik, baik. Saya tidak membuat Saya sebarang tarik balik lah. accusation. Saya tarik balik. Saya Tapi tidak membuat kalau sebarang dah accusation. sebut nama Shah Alam dan membuat pendakwaan seolah-olah saya yang menjual tanah itu, saya rasa agak wajar diberikan masa untuk saya jawab. Saya rasa tidak Kalau perlu. berani. Tidak Kalau perlu nak main kerana saya sendiri tuduh-tuduh tidak je, jelas lepas tu mengenai lepas perkara tangan, minta maaf lah. Shah Alam. Ya. Shah Saya Alam minta dia dia dah for sebut nama menteri. Shah Alam. Ya. Saya nak jawab. Bukan jawab. dalam sesi ni. Dia tak ada sekarang. Yang Inilah Berhormat masanya. izinkan saya Inilah menjawab soalan masanya. kawan-kawan yang lain. Dia menteri minta untuk menjawab soalan-soalan yang lain dulu. Baik, terima kasih Shah Alam. Dalam perbincangan Alam dia ini, tanah kah? jangan dia Bukan buat tuduh, pertuduhan yang semakkan itu rupa. akal. Dia telah membuat satu pertuduhan. Tadi dia tegur ceras. Yang Berhormat ceras. Yang Berhormat ceras, alhamdulillah, bila sedar dia tersilap, dia telah meminta maaf. Saya harap Yang Berhormat Ketere yang membuat tuduhan yang sama pada pagi ini, bila diselidik dan didapati tidak benar, akan juga sanggup membuat permintaan maaf dan jangan menggunakan immunity of the parliament sebagai satu perisai Baik, terima kasih, Shah Alam. Terima kasih. mengeluarkan tuduhan-tuduhan yang tidak Bebaskan berasas. Menteri mengulangi Kasih tuduhan salam, di saya- luar Dewan. Terima kasih Yang Kepung, Berhormat. baik. Teruskan, Menteri. Sila ulangi di luar Dewan kalau Terima berani. kasih Yang Berhormat. Saya rasa Shah Alam ada masalah pendengaran. Jadi saya syorkan esok baca handset. Saya rasa Ketere ada masalah percakapan. Dia tak sedar apa yang dia cakap. Tu lagi teruk. Dan saya cadang Yang Berhormat, ambil handset. Kalau apa yang saya kata bersifat tuduhan, saya tak ada masalah untuk menarik balik atau minta maaf. No problem. Ataupun sila ulangi di luar. Kalau Berhormat Ketere rasa dia mengeluarkan kata-kata dalam keadaan waras, penuh memahami apa yang dia katakan, dapat handset, baca kat luar. Terima kasih Shah Alam. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya nak minta Menteri Allah. teruskan. Ya, Apabila silakan. saya dapat maklumat yang tepat, saya akan sebut di luar. Di sini saya sebut maklumat awal tak berapa jelas, saya akan menyusuli Kalau dengan maklumat menyiasat. tak tepat, Alam, jangan cukup, Alam. sebut. Saya perlu berhentikan perdebatan ini. Saya minta Menteri untuk terus menjawab. Banyak lagi jawapan yang belum dijawab. Alam dia tanah. Minta switch on the mic. Yang Berhormat Jelbu telah telah membangkitkan soal gelandangan. Saya ingin menjelaskan bahawasanya isu gelandangan di Kuala Lumpur, kita telah mengambil pendekatan yang sedikit berbeza, iaitu dengan memberikan penyelesaian secara komprehensif. Termasuklah untuk memberikan mereka kaunseling, membahagikan mereka pada kategori-kategori yang tertentu, kemudian membuat preskripsi solution kepada permasalahan mereka berjangka panjang, termasuklah membawa mereka ke alam pekerjaan. Dan saya ucapkan terima kasih kepada banyak sekali syarikat-syarikat yang telah tampil ke hadapan. Jadi untuk batch yang pertama yang hampir 1,000 orang itu, boleh dikatakan semua sekali telah diberi jalan penyelesaian yang berbeza-beza. Dan sekarang ini kita sedang memantau kewujudan gelandangan yang baru yang mula timbul semula di Bandar Kuala Lumpur dan langkah-langkah sewajarnya akan diambil. Tentang wilayah berniaga ataupun wilayah bebas berniaga, sukalah saya nak menyebutkan di sini, saya amat sedar bahawasanya bila terlalu ramai berniaga akan menimbulkan beberapa masalah seperti kesesakan, kebersihan dan sebagainya. Tetapi saya merasakan semua masalah itu bukanlah masalah yang tidak boleh diatasi, tetapi masalah yang sedang ditanggung oleh rakyat. Derita yang ditanggung oleh rakyat, yang hilang pekerjaan, yang kurang sumber pendapatan, itu adalah perkara yang sukar untuk kita atasi kalau kita tidak membuka ruang kepada mereka. Saya sebenarnya merasa gembira
hampir 3,500 orang telah muncul sebagai peniaga-peniaga dan penjaja baru yang sebahagian besarnya telah pun diluluskan, lesen diluluskan secara serta-merta dalam masa 24 jam dan mereka boleh mencetak sendiri lesen mereka dan urusan perniagaan mereka memang dipantau supaya mematuhi syarat-syarat dan peraturan-peraturan yang tertentu. Jadi program wilayah bebas berniaga adalah sebagai satu tanda keprihatinan kita sebagai kerajaan di saat rakyat mengalami kesulitan-kesulitan. Saya rasa jabatan tidaklah harus mengekalkan kerenah birokrasi, menyulitkan rakyat mendapatkan lesen dan mestilah jabatan-jabatan terutama kementerian di bawah Kementerian Wilayah Persekutuan yang menjaga kehidupan rakyat di Kuala Lumpur mestilah bersifat lebih friendly dan proaktif terhadap keperluan rakyat. Saya gembira untuk melihat begitu ramai anak-anak muda, orang-orang muda, malah ada pegawai kerajaan pun yang membuka gerai dan mendapatkan sedikit sebanyak pendapatan tambahan. Saya akan terus mengekalkan program ini sehingga tamat tempoh yang telah saya umumkan dan bagi mereka-mereka yang ingin melanjutkan selepas itu, kalau track rekod mereka baik, mereka patuh pada peraturan, mereka mengambil langkah-langkah yang sewajarnya, Bandaraya akan mengambil langkah-langkah bagi membuka peluang mereka melanjutkan kerjaya berniaga di Kuala Lumpur. Menteri, 15 minit dah habis. Perlu tambahan masa sikit? Oh, sikit sekali. Jadi saya kalau boleh berikan mungkin 4-5 minit lagi. Saya beri 5 minit. Tuh, pandangan diberikan oleh kawan-kawan. Saya sekali lagi nak menyentuh soal Shah Alam yang passionate dengan pembangunan kampung baru. Saya ucapkan terima kasih. Saya tahu beliau berusaha bersungguh-sungguh mengikut cara dan sekadar mana yang beliau faham. Cita-citanya begitu tinggi dan itu harus boleh dihargai. Tetapi seperti mana kita tahu dalam merancang dan membangunkan sesuatu kawasan, antara yang kita cita-citakan dengan practicality itu harus ada satu bentuk balance. Ya. Dan oleh kerana saya tahu masalah ini tidak mudah, kompleks, ada perkara-perkara yang tertentu yang boleh kita teruskan, kita teruskan. Shah Alam bangkitkan soal overhead tinggi PKB. Saya ni cuma mewarisi daripada Shah Alam. Jadi overhead itu dah memang tinggi masa Shah Alam. Jadi takkan saya nak buang pegawai-pegawai PKB saya. Jadi saya kekalkan. Jadi itu saya punya satu daripada yang saya warisi daripada Shah Alam. Jadi soalnya sekarang, plan yang telah disiapkan oleh Shah Alam itu ternyata tak dapat kita nak proceed atas berbagai-bagai sebab. Pun mendukung hasrat yang baik itu, kita sedang mengambil langkah-langkah mengikut cara kerajaan barulah, ya, tanpa kita memperlekehkan cara yang lama. Saya tak pernah usik, tak pernah sentuh pun cara lama, cuma saya kata nampaknya ianya tak dapat diteruskan. Tuan tanah ada hampir 40% tak bersetuju, tak berikan persetujuan. Jadi kita nak mengambil secara paksa pun rasanya tidak sesuai. Jadi apa yang kita lakukan untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, antara langkah awal yang perlu dilakukan ialah termasuk meminda undang-undang itu sendiri yang mengekang pembangunan itu banyak, bukan hanya physical constraint, town planning constraint ataupun land ownership constraint, legal constraint, ada banyak. Jadi saya telah membawa satu kertas Jemaah Menteri minggu yang lalu dan alhamdulillah telah diluluskan oleh Jemaah Menteri untuk memperkenalkan satu akta yang khusus bagi kampung baru bagi menggantikan akta atau Malay Agriculture Settlement. Jadi akta itu akan membuka jalan menyelesaikan bab yang terkait dengan soal undang-undang dan akta itu akan dibawa ke Parlimen, ke Dewan Yang Mulia ini mengikut proses-proses yang telah ditetapkan. Sementara bagi aspek perancangannya pula, langkah-langkah awal telah pun dilakukan, perbincangan dan perundingan dengan Kementerian Kewangan telah pun dibuat, konsep-konsep telah kita buat presentation dan kita telah ada satu roadmap yang jelas. Cuma yang penting di sini sebelum saya mengambil langkah selanjutnya, saya perlu membuat engagement dengan stakeholders, yang ini penduduk di kampung baru, tuan tanah, ada banyak persatuan anak-anak kampung baru dengan mantan ahli-ahli jawatan kuasa Malay Agriculture Settlement dan sebagainya supaya jangan timbul sebarang silap faham. Jadi saya terpaksa lakukan ini step by step supaya semua orang faham apa yang nak dilakukan. Pada masa yang sama, kita telah mengenal pasti beberapa parcel tanah di kampung baru yang boleh dibangunkan serta-merta
oleh beberapa pihak swasta tanpa melibatkan peruntukan kerajaan. Jadi itulah sebabnya untuk bajet tahun 2021 tidak kelihatan satu bajet yang besar sebab dia masih berada di peringkat perancangan. Tetapi tidak bermakna kampung baru tidak dibangunkan dalam tahun 2021 kerana dalam tahun 2021 beberapa program pembangunan akan dijalankan dengan kerjasama swasta sementara kerajaan melalui rancangan Malaysia ke-12 kita akan melakukan upgrading infrastruktur bagi kawasan-kawasan yang tertentu. Yang Berhormat Menteri, boleh saya tambah sikit? Nampaknya penjelasan masa ada lagi tu cukup sekejap je terbatas. Pasal nak respon pada jawapan yang diberi, boleh saya yang pembangunan satu saja secara lagi pasal itu, pembangunan yang runcit, adakah ianya mengikut satu master plan ataupun diserahkan kepada pemaju untuk berunding dengan pemilik dan bangun ikut suka dia? Dia akan mengikut satu master plan, insyaAllah. Apakah master plannya? Ini bukan tempat untuk berbahas, untuk nak dapat penjelasan, bukan nak berbahas. Semasa dulu kita telah kemukakan master plannya. Ini tak ada master plan lah. 5 acres. Semaju ada membangkitkan dan juga Shah Alam juga ada membangkitkan tadi tentang peruntukan 70 juta projek PPP itu, projek public private partnership PPP. Yang 70 juta itu adakah itu peruntukan untuk pilihan raya? Satu sindiran sinis. Tapi saya rasa terkejut juga. 2 tahun mengendalikan bajet takkan tak tahu. Peruntukan 70 juta tu antaranya termasuk untuk menyewa pejabat kementerian yang terpaksa ambil daripada Petronas di bawah program public partnership dan itu dah terwujud tiap-tiap tahun. Jadi dan tak ada previous years budget tak ada. Kalau ikut apa yang telah dibentangkan 2019 kosong, 2020 kosong, 2021 baru ada 70 juta. Dia tajuknya sudah diubah suai. Kerajaan baru, cara itulah baru. Itulah yang kita perlu. Kalau dah tukar lama. Tajuk, perlulah penjelasan. Janganlah menyindir kata jadi, takkan kita tak tahu siapa suruh tukar tajuk. Baik. Kadang-kadang Dewan ni perlu juga orang macam Shah Alam ya. Ya betul. Itu satu kepastian. Itu satu kepastian. Lagi ada raja lawak. Lagi bila dia bangun Dewan ni ceria dengan kedangkalan dia sendiri. Ya, InsyaAllah. Menembak kaki sendiri. Minta rumuskan yang Berhormat Menteri. Ya. Jadi yang ni saya nak sebut sikit tentang apa ni dibangkitkan oleh Jerai tentang berhubung dengan apa ni perkampungan Al-Quran ya. Saya nak menjelaskan program perkampungan Al-Quran itu memang peruntukan hanya 5 juta saja tahun hadapan sebab dia masih di peringkat perancangan dan konseptual. Yang keduanya program ini juga akan dilakukan dengan menggunakan dana wakaf antarabangsa. Jadi perkara-perkara yang lain akan datang kemudian kerana dianya masih lagi di peringkat modifikasi kepada konsep, kaedah pelaksanaan dan sebagainya. Sebab itu jumlah peruntukan untuk tahun depan untuk makluman hanya 5 juta sahaja. Tetapi program ini adalah penting bagi melengkapkan Nashrul Quran yang telah sedia ada supaya terwujud satu kompleks yang dapat ilmu dan intipati Al-Quran itu dapat dimusyarakatkan dan supaya Putrajaya menjadi satu bandar ikon yang menjadi rujukan antara bangsa dalam hal ehwal berkaitan dengan ilmu Al-Quran dan pengamalan dan penghayatan budaya yang terdapat di dalam Al-Quran. Saya faham oleh kerana banyak sekali perkara-perkara dibangkitkan yang ianya semuanya sangat penting, termasuk soal lesen arak lah yang akhir sekali, Tuan Yang Dipertua. Saya mengambil maklum pandangan daripada Ceras, dan hari itu juga Bagan ada jumpa saya mengenai perkara yang sama dan beberapa yang berhormat. Tapi sukalah saya nak menjelaskan di sini. Saya merasakan adalah menjadi tanggungjawab saya sebagai Menteri Wilayah Persekutuan apabila ternyata rakyat dan masyarakat menzahirkan kebimbangan akibat daripada pelbagai peristiwa yang kita semua sedia maklum. Dan untuk melakukan itu bukanlah kita buat secara sembrono, melainkan kita telah melalui satu proses runding dengan banyak sekali stakeholders yang mana saya tidak mencampurinya. Saya menyerahkan kepada satu jawatan kuasa di pihak Bandaraya telah membuat engagement dan juga telah membuat kajian tentang amalan dilakukan di negara-negara lain. Secara umumnya ialah kerana apa yang dikaitkan di bawah lembaga pelesenan ini ada yang punca kuasanya daripada Akta
lembaga excise yang terletak di bawah Jabatan Kastam yang dilaksanakan, diperturunkan kuasa kepada bandaraya dengan garis-garis panduan yang tertentu. Tapi yang pastinya, Yang Berhormat, hatta di negara-negara Eropah sekalipun, kawalan terhadap minuman keras ini adalah ketat. Dan nampak tendensi kadang-kadang di negara kita terlalu longgar, terlebih longgar, sehingga kan di kedai runcit pun boleh membeli minuman keras. Saya fikir tidak perlu. Kalau dikatakan menghalang hak rakyat ataupun menghalang hak orang bukan Islam dan sebagainya, ini sama sekali bukan isu agama. Ini adalah isu kebertanggungjawabaan pihak berkuasa tempatan untuk mengawal selia. Kita tidak menyentuh sama sekali soal nak minum, boleh minum dan sebagainya. Kita cuma mengawal proses menjual di mana kita merasakan adalah tidak wajar bagi tempat-tempat yang kawalannya sukar, tempatnya terlalu banyak. Kalau sampai kedai runcit pun boleh beli. Sedangkan di Europe sendiri pun tidak mengamalkan begitu. Saya harap Yang Berhormat semua dapat menerima dengan baik. Kita cuba dulu dengan cara ini bermula pada Oktober. Sebab itu saya bersetuju untuk memberikan tempoh 1 tahun untuk membuat adjustment. Misalnya kedai Yang Berhormat Bagan beri pandangan pada saya terima dengan baik. Kedai ubat Cina misalnya, Chinese traditional medicine. Kita kata boleh teruskan kalau nak jual di kedai ubat Cina. Tapi kalau liquor yang tak ada kena-mengena dengan perubatan tu kenalah jual di tempat yang tertentu. Tapi kalau liquor yang digunakan dalam membuat perisi perubatan, mereka masih boleh memohon dan mereka masih boleh diberikan lesen menjual liquor tertentu bagi tujuan kegunaan perawatan perubatan. Tapi kedai ubat Cina nak disamakan menjadi kedai menjual arak, tidak bolehlah. Jadi saya harap dengan adanya garis panduan yang baru, kita dapat mengawal keadaan menjadi lebih teratur. Yang Berhormat, oleh kerana saya telah mengambil masa yang terlalu banyak lebihnya, terima kasih Saya minta penjelasan. kerana memberikan peluang ini kepada saya. Yang lain-lain ini banyak ni saya bertimbun-timbun lagi jawapan. Saya akan memberikan jawapan kepada setiap daripada 12 orang ahli Yang Berhormat yang telah mengemukakan persoalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Berhormat Menteri Wilayah Persekutuan. Ahli-ahli Yang Berhormat, masalah ialah bahawa wang sejumlah ringgit Malaysia 205,312,000 untuk kepala B32 Anggaran Perbelanjaan Mengurus 2021. Jadi sebahagian daripada jadual hendaklah disetujukan. Ahli-ahli yang bersetuju kata bersetuju. Yang tidak bersetuju kata tidak. Tidak. Lebih suara bersetuju. Belah bagi. Kepala B32 jadi sebahagian daripada jadual. Belah bagi. Tak kira? Boleh. Terima kasih. Yang berhormat, oleh sebab lebih daripada 15 orang bangun meminta diadakan belah bahagian, maka mengikut peraturan mesyuarat 46.4, saya memerintahkan supaya satu belah bahagian diadakan sekarang. Setiausaha sila bunyikan loceng selama 2 minit. Boleh baca itu, kan?
Ahli yang berhormat, majlis bersidang semula sebagai majlis mesyuarat. Seperti yang dipetua pada 5 November 2020, saya tempohkan mesyuarat Dewan selama 10 minit. Tapi sebelum saya menempohkan, saya ingin memperingatkan semula senarai nama penghitung undi dan pemerhati. Penghitung undi Blok A, Kota Baru, pemerhati Tanjung Malim. Penghitung undi Blok B, Rembau, pemerhati Batu Gajah. Penghitung undi Blok C, Tasik Gelugor, pemerhati Kanga. Penghitung undi Blok D1, Arau, pemerhati Hulu Langat. Penghitung undi Blok D2, Puan Wong Suki, Keluang, pemerhati Sabak Bernam. Penghitung undi E1, Mua, pemerhati Pasir Mas. Penghitung undi Blok E2, Lumut, pemerhati Jempol. Penghitung undi Blok F, Permatang Pauh, pemerhati Pontian. Penghitung undi Blok G, Sungai Petani, pemerhati Sibuti. Dan ini ada permakluman, dimaklumkan bahawa terdapat 3 orang ahli yang berhormat di Blok A, Blok B dan Blok E2 yang dikenakan perintah pengawasan dan pemerhatian di rumah HSO, dan mereka telah memohon untuk berada di Dewan untuk mengundi mengikut SOP yang ditetapkan. Mereka akan berada di galeri awam kemudian semasa undian diadakan. Oleh itu, yang berhormat penghitung undi dan yang berhormat pemerhati di blok berkenaan akan memakai face shield dan naik ke atas galeri awam untuk mengambil undian yang berhormat berkenaan. Selepas itu, barulah undian di blok masing-masing akan diambil oleh penghitung dan pemerhati tersebut. Sekian, terima kasih yang berhormat. Majlis di Speaker, kami bantah speaker. Kita Tuan Yang Ketua,
Ahli-ahli yang berhormat, majlis dalam jawatan kuasa. Terima kasih. Untuk memulakan pengundian, saya meminta ketua-ketua. Speaker, saya Apa nak lagi? minta speaker penjelasan sikit mengenai dengan 3 orang yang ada di atas suruh pakai PPE ini, atas apa alasan mereka dibenarkan masuk di dalam parlimen bila mereka sudah ada kontak dekat. Apa alasan Alasannya- speaker alasannya kerana- sebagai pengerusi sebagai Duduk. di sini. Alasannya kerana mereka hendak mengundi. Pada hari Khamis lalu, hari Saya ingat. Dengarlah, saya nak cakap. You kena dengar kita juga speaker. Dengarlah, saya nak cakap. Speaker ni tak adil lah. Duduk. Duduk. Kamu tanya, saya nak jawab ni. Pada hari Khamis lalu, terdapat seorang MP dari sebelah sini yang tidak mematuhi perintah kuarantin dan datang mengundi. Saya tak mahu perkara itu berlaku. Lebih baik saya regulate pengundian ni. Saya akan... Ya. Okey. Okey, duduk. Yang Mohd. Siapa dia? Yang Mohd, saya akan ambil tindakan. Tapi pada pemikiran saya, daripada orang tidak mematuhi perintah kuarantin, lebih baik saya regulate pengundian ni. Ya? Intelligent lah, come on lah. Betul yang ketua. Orang pengurusi betul. Tolonglah, tolong. Kita nak mengundi ni. Kamu takut pengundian ke? Halau keluar ya. Mereka akan Halau keluar. Speaker mana boleh macam ni? Adil lah. Duduklah. Kita nak mengundi. Saya pohon penghitung-penghitung mengambil tempat Itu yang masing-masing. dipertua. Ini soal keselamatan kami yang dipertua. Kena Jawab jawab macam ini. This is not Tidak about sah. Kita nak mengundi cepat ni. Kita nak mengundi cepat-cepat supaya dia orang boleh keluar. Macam ini Mereka sebenarnya telah Itu yang dipertua. Ini soal keselamatan kami semua. mereka sebenarnya telah didapati You're negatif. making a mockery of the law. Mereka You're making a mockery of the law. Shame on you lah, Speaker. Shame on you. Last week, saya pembangkang pohon pengundi mengambil tempat masing-masing. datang. Last week pembangkang datang mengundi. pohon juga- Dalam karantin pun. Saya juga memohon pemerhati-pemerhati supaya mengundi dahulu sebelum duduk di sebelah penghitung masing-masing. Yang kita minta biar Tuan Dipertua bagi penjelasan apa yang berlaku, itu saja. Itulah Dia penjelasan bagi saya. penjelasan yang jelas apa yang berlaku. Penjelasan saya itulah. Yang dipertua. Saya Saya ingin minta sebutkan di sini, jangan gadaikan keselamatan ahli-ahli parlimen. Kami ada anak bini yang dipertua. Iyalah. Ini soal COVID. Itu sebab mereka pakai PPE. Pembangkang Tak ada datang dipertua. mengundi. Yang Mohd, itu sebab mereka pakai PPE. Saya minta penghitung Awam dah pakai PPE, ahli parlimen pakai PPE apa ni? Besok semua orang berkenaan. Pembangkang lagi. Saya minta penghitung-penghitung dari blok yang berkenaan disertai dengan pemerhati supaya mengambil undi ahli-ahli parlimen yang di atas dahulu. Undian sekarang dijalankan. Penghitung-penghitung dari blok yang tidak terlibat sila mengambil undi sekarang. Penghitung yang blok yang terlibat di sana. Pontian mana Pontian? Tak payah undi lah, tak payah. Kita keluar. Bahaya. Keluar. Kita setuju keluar. Kalau undi keluar, undi tak payah masuk lah. Undian dijalankan sekarang. Kalau undi pun kalah.
Tak payah mengundi, tak payah mengundi. Parlimen tak ada undang-undang. Datuk yang di-Pertua, Keluar semua yang berlaku. saya harap orang yang di kuarantin juga boleh Parlimen tak diberikan kira. Nanti lagi 2 kementerian pun keluar terus masa mengundi. Lagi senang. Nanti senang keluar. Undian sedang dijalankan sekarang ya. undi tetap undi. Perlulah, tak perlu undi lah. Siapa nak keluar, keluar. Cepat sikit. Siapa yang minta belah bagi tadi? Tak payah bahas pun lah. Teruslah. Dia bukan minta belah bagi, dia minta belah. Belah bagi pun apa jadi? Dia minta belah saja. Sendiri minta, sendiri lari ya. Yang minta belah bagi pun keluar. Dia tahu dah kalah, baik keluar. Tak sempat masuk ke langgang, dah keluar. Ini sudah Tak mau kena isi. tanding bah. Itu kan belah bagi, itu belah. Sudah kun kalah. Tak payah kira, tak payah kira. Confirm Menang tanpa kalahnya. bertanding. Belah lagi senang, lagi cepat kita kira. Menang tanpa bertanding. Lebu sokong. Permatan pau. Pontian, Menang tanpa bertanding. Halo Pontian, jangan dekat sangat. Pontian, jangan dekat sangat. Kan hari-hari ada situ. Dia undi bukan dia undi, dia pergi tengok sana dulu. Lepas ni pun sama lah, ikut jawatan kuasa yang lain ikut macam ni, keluar, tak payah kira. Hati-hati Pontian. Speaker, Pontian ni kena tukar speaker, pemerhati penghitung ni. Dia sudah salah guna kuasa yang diberi oleh speaker. Woi, bahaya ni salah guna Gantikan dengan kuasa. Jelbu speaker. Bahaya. Saya volunteer. Jelbu lagi tak boleh pakai. Pontian kena pakai PPE ni, bahaya. Kalau macam ni selalu bagus lah, cepat habis. Blok saya 31 daripada 32. Tak payah umum, Syed Araun tak payah umum. Tak payah umum, 23-0. Sudah 23-0. Sudah menang ni. Tatap sudah menang. Yang Nak umum juga? Kombak okey ah. Kombak. Tua Pembangkang minta speaker explain apa rasional di samping di sebalik tindakan ini. Itu saja yang diminta. Ada lagi. Apa susah sangat speaker nak Dah explain? keluar dah. Sudahlah, dah keluar dah. Keluar semua. Rupanya ada suara lagi. Tengok-tengok Pontian tu balik-balik lagi. Minyak wangi dah pakai, minyak wangi. Pontian. Cari alasan je Pontian ni. Ahli-ahli yang berhormat, keputusan undian adalah seperti berikut. Bersetuju 110, tidak bersetuju 7, tidak mengundi 31, tidak hadir 72. Maka dengan itu, Kepala Bekalan B32 jadi sebahagian daripada jadual. Ahli-ahli yang berhormat, masalahnya seterusnya ialah bahawa perbelanjaan di bawah Kepala P32 Anggaran Perbelanjaan Pembangunan 2021 hendaklah diluluskan. Ahli-ahli yang bersetuju kata bersetuju. Yang tidak bersetuju kata tidak. Sebulat suara perbelanjaan di bawah Kepala P32
jadi sebahagian daripada anggaran perbelanjaan. Ahli-ahli yang berhormat,